Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan Mawar akan membentangkan isu bagi projek kami iaitu masalah pengangguran dalam kalangan rakyat Malaysia. Saya nama Sarah binti Harun bersama dengan grup saya iaitu Yafi Ilyasa, Nur Farihah, Syatia Syahri, Syed Daud dan Kamalish. Untuk projek kami mengambil isu pengangguran. Pengangguran didefinisikan sebagai seseorang yang mahu bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Mereka ini digolongkan sebagai tenaga buruh sesebuah negara iaitu mereka yang berumur 15 ke 64 tahun yang sanggup untuk bekerja. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, mencatatkan bahawa pengangguran di Malaysia dilaporkan berjumlah 745,100 orang bersamaan 4.7%. Jenis pengangguran dapat dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu pengangguran bermusim, pengangguran tidak ketara dan pengangguran kitaran. Seterusnya 2.0, kita lihat kepada gambaran umum bagaimana seriusnya isu pengangguran dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Maka, kenapa pengangguran berlaku di Malaysia? Antara salah satu sebab adalah disebabkan kemajuan negara. Malaysia adalah salah sebuah negara yang memaju ke hadapan dan menghadapi pelbagai revolusi dalam perkembangan negara. Yang kedua adalah penularan wabak COVID-19. Yang ketiga pula, graduan yang kurang berkemahiran dan peluang pekerjaan yang berkurangan. Pertama sekali, kita lihat kepada 3 kerajaan akhbar yang menyatakan bahawa isu pengangguran berlaku disebabkan penularan wabak COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sekarang, mari kita lihat kepada kerajaan akhbar yang pertama yang bertajuk Malaysia Rekod Kadar Pengangguran Tertinggi sejak 27 tahun lalu. Akhbar ini dipetik daripada surat khabar sinar secara online. Akhbar ini menyatakan bahawa kadar pengangguran di Malaysia kini berada pada tahap 5.3% iaitu seramai 826,000 penganggur direkodkan setakat Mei lalu. Ini merupakan kadar tertinggi yang direkodkan sejak 27 tahun lalu. Antara salah satu sebab mengapa kadar pengangguran tertinggi adalah disebabkan penularan wabak COVID-19 yang menjadi punca pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kerajaan akhbar kedua yang bertajuk AirAsia X tamatkan khidmat lebih 2,000 pekerja. Akhbar ini menyatakan bahawa syarikat penerbangan AirAsia Berhad dan AirAsia X Berhad mengesahkan bahawa syarikat penerbangan tambang rendah itu terpaksa memberhentikan sebanyak 10% daripada keseluruhan 24,000 kaki tangannya, ia termasuk juruterbang, kru kapal, jurutera dan staf kaunter. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia Tan Sri Tony Fernandez, beliau berkata terpaksa membuat langkah pemberhentian pekerja itu berikutan realiti sektor penerbangan dan pelancongan yang sukar pulih dalam masa terdekat ini. Beliau juga menyatakan bahawa kumpulan penerbangan itu bakal beroperasi dengan skala yang lebih kecil selepas ini. Kerajaan akhbar ketiga pula bertajuk Bendung Pengangguran Akibat Wabak COVID-19. Akhbar ini menyatakan bahawa penularan wabak COVID-19 sejak 3 bulan lalu bukan saja meragut nyawa manusia yang tidak ada pengganti, bahkan telah melumpuhkan ekonomi seluruh dunia iaitu suatu keadaan yang amat teruk dalam tempoh beberapa dekad lalu. Akibatnya, ramai pekerja diharang mengambil cuti tanpa gaji selama beberapa bulan. Ada juga yang dipotong gaji antara 20 hingga 50%, malahan ada pekerja yang terpaksa menambahkan perkhidmatan. Keadaan ini menyebabkan kadar pengangguran di Malaysia meningkat. Seterusnya, kita lihat kepada kerajaan akhbar seterusnya yang bertajuk Pengangguran Belia Fenomena Biasa di Negara Membangun dan Maju. Kerajaan akhbar ini menyatakan bahawa isu pengangguran berlaku disebabkan negara kita berlaku fasa perubahan ke arah kemajuan negara. Maka, isu pengangguran adalah fenomena biasa seperti negara-negara maju yang lain. Seterusnya, kita lihat kepada lagi satu kerajaan akhbar yang bertajuk Pengangguran Anak Muda. Kerajaan akhbar ini menyatakan bahawa kadar pengangguran dalam kalangan anak muda adalah tertinggi di Malaysia iaitu sebanyak 10.7%. Ini disebabkan anak muda atau graduan yang kurang berkemahiran dan tidak ada pengalaman dalam sesuatu bidang.
Seterusnya, graduan kurang mempunyai kemahiran employability dalam diri mereka. Seterusnya, saya akan membincangkan punca-punca berlakunya pengangguran di kalangan rakyat Malaysia. Punca utama masalah ini berlaku adalah kerana lambakan graduan yang tidak seiring dengan jumlah tawaran jawatan kosong pada masa kini. Setiap tahun, negara kita melahirkan lebih 100,000 graduan daripada IPT awam dan swasta. Tetapi, tawaran jawatan kosong yang tersedia pada masa kini tidak seiring dengan jumlah tersebut. Isu ini juga berlaku kerana jumlah rakyat semakin bertambah tetapi sektor pekerjaan masih pada tahap yang sama. Seperti yang kita tahu, kos sara hidup pada waktu kini semakin tinggi. Jadi, isu ini menjurus kepada punca yang kedua berlakunya pengangguran dalam kalangan rakyat Malaysia, iaitu graduan memilih pekerjaan yang menawarkan gaji tinggi. Malangnya, peluang pekerjaan seperti itu tidak datang dengan mudah serta jumlah posisinya amat rendah. Punca berlakunya pengangguran seterusnya adalah industri terlalu bergantung dengan teknologi pintar. Perkara ini berlaku kerana industri ingin mengelak sebarang ralat yang berlaku dalam penyimpanan data-data yang besar. Tambahan pula, penggunaan teknologi pintar tidak memerlukan sebarang cerita rekreasi atau perubatan. Penyimpanan data juga adalah lebih cekap kerana tiada lambakan kertas atau dokumen yang akan berlaku. Perkara ini menyebabkan limitasi terhadap tenaga kerja manusia kerana kebanyakan kerja telah dilakukan oleh teknologi pintar. Oleh kerana pandemik COVID-19 yang berlaku pada waktu kini, kebanyakan syarikat mengalami kerugian. Akibat mengalami kerugian tersebut, para majikan mengambil keputusan untuk memecat sesetengah pekerja kerana tidak mampu untuk membayar mereka serta kerja yang mereka lakukan boleh dilakukan oleh pekerja yang lain. Secara tidak langsung, tindakan majikan tersebut telah menyumbang kepada peningkatan kadar pengangguran. Sekarang, saya akan membentangkan kesan akibat pengangguran di kalangan rakyat Malaysia. Kemelesetan ekonomi akibat COVID-19 telah meninggalkan kesan yang mendalam bagi seluruh negara. Hal ini kerana pandemik COVID-19 berlaku di luar jangkaan serta masyarakat tidak bersedia untuk menempuhi situasi ini. Laporan mengatakan lebih daripada 778,000 individu dikategorikan sebagai menganggur sejak PKP diumumkan. Dan perkara ini menyebabkan kadar pengangguran di Malaysia telah mencecah sebanyak 3.5 hingga 5.5%, iaitu rekod tertinggi sejak tahun 1989 mengikut Berita Harian 2020. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa kesan pengangguran berkait rapat ke arah peningkatan kes jenayah. Kes jenayah tersebut termasuklah kes samun, ragut, pecah rumah dan sebagainya. Tambahan pula, kes penipuan atas talian semakin berleluasa semasa musim PKP kerana ramai yang mencari peluang pekerjaan untuk menjana duit dari rumah serta membuat pembelian secara atas talian. Laporan mengatakan terdapat juga pihak yang mengambil kesempatan untuk menguang untung dengan menjual barang pada harga yang lebih tinggi. Malah, kini ramai skamer yang sanggup menipu atau membolot pembeli. Kesan akibat pengangguran yang terakhir adalah pengangguran menyebabkan seseorang individu itu tidak mampu untuk membiayai kos sara hidup serta komitmen yang perlu mereka galas. Kegagalan untuk membuat sedemikian menyebabkan mereka cenderung untuk menjadi murung dan emosi mereka tidak terkawal sehingga meragut nyawa sendiri atau orang lain. Secara fizikal pula, terdapat juga individu memilih untuk ketagihan dadah dan alkohol bagi mengurangkan bebanan yang dirasai. Hubungan silaturahim antara keluarga juga mula tidak dirasai kerana tidak dapat memenuhi keperluan ahli keluarga seperti pembelanjaan barang runcit dan juga pendidikan. Membentangkan tentang tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh kerajaan bagi mengatasi isu pengangguran dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kerajaan telah mengambil beberapa tindakan untuk mengatasi masalah pengangguran di negara kita. Antaranya ialah program dan skim latihan pekerjaan.
Program dan skim latihan pekerjaan dapat meningkatkan kebolehpasaran dan keupayaan graduan mendapatkan pekerjaan. Sebanyak 210 syarikat swasta dan syarikat berkaitan kerajaan GLC yang menyertai skim latihan Satu Malaysia banyak memberi komitmen dan pihak kerajaan yakin jumlah itu dapat ditingkatkan lagi dalam membantu meningkatkan tahap kebolehpasaran graduan melalui program skim latihan Satu Malaysia. Seramai 70,000 graduan di seluruh negara dibantu oleh skim latihan Satu Malaysia. Ini membolehkan seramai 26,140 graduan dibantu secara terus menerusi program skim latihan Satu Malaysia yang dijalankan oleh syarikat, dan graduan selebihnya dibantu secara tidak langsung menerusi program outreach skim latihan Satu Malaysia di seluruh negara. Latihan-latihan yang dijalankan dalam program ini banyak memberikan pendedahan dan pengalaman bekerja kepada para graduan. Selain itu, pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat (Prihatin) dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (Penjana) dapat membantu negara kita keluar daripada masalah pengangguran ini. Kerajaan telah melaksanakan Majlis Pekerjaan Negara yang memberi subsidi kepada majikan sehingga RM4,000 atau 40% daripada gaji mereka bagi menjamin pekerjaan. Langkah ini dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 730,000 orang yang sedang mencari pekerjaan, merangkumi 230,000 graduan dan 500,000 bukan graduan. Akhir sekali, kerajaan telah menghantar rombongan perdagangan ke luar negara untuk menarik lebih banyak perhatian modal asing dengan mengiklankan kelebihan negara jika pemodal asing itu sanggup menanam modal mereka di negara ini. Kerajaan telah mencuba menjalankan beberapa projek mega untuk memastikan ekonomi negara berjalan dengan lancar semula. Sebagai contoh, projek pembangunan Johor Selatan dan kereta api laju KL Singapura yang dijangka mampu meninggikan tahap ekonomi negara. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya ingin serahkan slide seterusnya kepada ahli kumpulan saya. Cadangan untuk mengatasi berlakunya isu pengangguran di kalangan masyarakat di Malaysia. Yang pertama, kita mengadakan sistem pendidikan kepekerjaan E2E, iaitu pendidikan atau subjek yang berkaitan dengan relevan. Yang kedua, jaring keselamatan sosial komprehensif, iaitu pengambilan pekerja yang tidak hanya berfokuskan kepada kelulusan SPM, malah mengikut kebolehan yang ada pada mereka. Yang ketiga, mewujudkan sistem atau aplikasi mudah alih untuk memudahkan graduan mencari pekerjaan, seperti Indeed.com, Jobs Malaysia dan sebagainya. Apakah itu aplikasi cari job? Aplikasi cari job ialah satu aplikasi yang kami cuba bina, iaitu dengan mempunyai kelebihan masing-masing, iaitu kemudahan dia, fungsi CV tag untuk membantu majikan mencari calon dengan kelayakan sesuai. Yang kedua, kerja kosong disiarkan setiap hari dan dikelaskan mengikut lokasi dan pekerjaan. Yang ketiga, tawaran kerja sentiasa dikemas kini. Dan terakhir, platform baru untuk internship. Apakah itu cari job? Hashtag senang dengan cari job, iaitu kerjasama bersama LinkedIn, Jobstreet, Mau Kerja. Yang seterusnya menggunakan platform Instagram juga untuk memaskini tawaran pekerjaan. Cari job juga mempunyai baju untuk menggalakkan orang ramai untuk mengetahui tentang apa itu aplikasi cari job. Sebagai kesimpulannya, graduan mestilah proaktif dalam mencari pekerjaan. Graduan mestilah menerima pekerjaan yang boleh diambil sebagai pengalaman. Selain itu, graduan juga boleh melibatkan diri secara aktif semasa di universiti lagi dan cuba bergaul untuk mendapatkan connection dengan orang-orang yang berpengalaman dalam bidang yang kita sukai. Dan yang terakhir, tidak mudah berputus asa untuk mencari peluang pekerjaan dalam pelbagai aplikasi yang telah ada di masa kini. Sekian sahaja daripada grup kami. Terima kasih.